Okey, kita tengok lagi slide ni. Apa dia pula? Ternyata kesedihan dan penyesalan tidak hanya berlaku bagi manusia pada hari kiamat nanti. Ini cerita di kiamat, hari kiamat apa akan berlaku. Tetapi iblis pun dengan jujur menyesali terhadap perbuatannya selama memperdayakan manusia. Sehingga ia akan berkata seperti uraian berikut ini. Ini disebutkan di dalam oleh apa nama ni? Hasan Al-Basri. Hasan Basri ni ketika zaman ni sahabat ni. Apa dia kata kat sini? Iza kana yaumul qiyamah qama iblisu khatiban ala mimbarin min nar faqala innallaha wa'adakum wa'dal haqq wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Tafsir dalam Quran tak kala hari kiamat iblis berdiri di atas sebuah mimbar dari api. Di hari kiamat ni iblis berdiri atas mimbar. Berdiri lagi, iblis ni dia punya kisah dia sampai hari kiamat tu tak habis kisah dia ni. Sebab tu iblis hasut manusia ni, kita nak kena faham baik-baik. Daripada kita hidup ni, dia akan bisik kat kita, khawatir tu, bisik dia ajak ke jahat. Kita sekarang dia bisik, ketika kita mengaji, kita buat apa saja aktiviti ibadat, iblis akan ada kat situ. Faham tak? Apa saja kita buat, dia akan tunggu kita. Dah qarin sebelah kita tu ada dah. Kemudian ketika dalam sakaratul maut, ketika orang hampir maut, iblis akan datang dengan apa yang orang tu suka. Kalau orang tu suka naik motor besar, maka iblis akan bawa motor besar canggih-canggih, tunjuk kat dia. Kalau orang tu suka kereta, dia akan bawa kereta. Kalau orang tu suka gila dunia, dia akan bawa dunia dengan duit, kereta, emas sebagainya. Kalau orang tu suka emas, dia tunjuk emas. Ketika nak mati tu, ketika hampir maut, kalau orang tu suka bela ayam, dia akan bawa ayam yang cantik-cantik. Kemudian datanglah macam-macam rupa dia bawa. Rupa mak kita, rupa bapak kita datang pujuk kita. Jangan ikut agama ni, ikut agama aku, mak kita. Jangan ikut agama Muhammad. Dia akan bisik. Masa tu kita duduk seorang-seorang. Macam mana kita nak tepis? Dalam keadaan nazak, kalau contoh orang insiden, tunggu ada lagi 10 minit nak mati. 10 minit itulah iblis datang duduk. Boleh selamat ke kita? Duduk seorang-seorang masa tu. Lah ni tak apalah, kita masih berakal, boleh fikir. Tapi ketika maut tu kita tengok orang insiden macam mana. Tengok ketakutan waktu itu. Sebab itulah nak kena ada mursyid, nak kena duduk dekat dengan Nabi supaya Rasulullah datang membantu, menolong ketika maut tu datang. Sebab tu dalam kaedah kalau kita baca salah satu selawat, dia panggil selawat Jibril. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad, selawat yang paling pendek, selawat Jibril. So bila baca selawat tu disebutkan ke situ, apa dia? Orang yang akan meninggal nanti dalam ketika sakaratul maut dan di alam barzakh akan disambut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu. Jadi ada kaedah dia. Bila kita faham sebab akibat dia macam mana? Akibat dia macam mana? Gini kita akan dapat. Bila kita baca selawat ni, akibat dia apa nanti? Kesan tu nanti dibantu, ditolong oleh Rasulullah ketika semasa kita hampir maut, ketika maut dan juga ketika berada di alam barzakh, di dalam alam kubur. Maka hubungan dengan orang-orang yang beriman, orang-orang soleh, mursyid kita dan sebagainya, maka itulah hasil kita akan dapat nanti insya-Allah. Sebab itulah kita kena ingat, tak ada siapa pun yang pernah mencerita kat kita ketika dia mati macam mana. Tak ada siapa yang mencerita. Yang cerita benda ni hanya yang dikisah di dalam kitab-kitab oleh para ulama menceritakan kembali apa yang berlaku. Dan setengah daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi cerita balik, ulama tafsir balik macam mana keadaan orang-orang yang hampir maut itu. Baik, kemudian ketika maut. Kemudian ketika di dalam kubur, iblis datang lagi sekali, kacau lagi. Ketika soal munkar wa nakir. Dan kemudian ketika kita bangkit daripada kubur, bangkit pergi ke padang mahsyar. Ketika itu Allah akan jadikan iblis ni dengan suara yang ngauman yang sangat hebat sehingga ramai orang berduru-duru lari pergi kepada iblis. Nak ikut rombongan dia tu. Mana di dunia dia ikut iblis, maka di akhirat juga dia akan ikut iblis. Tu tak boleh. Lepas tu kita kena pilih. Nak ikut Rasul, nak ikut iblis. Nak ikut Nabi, ikut sungguh-sungguh. Nak ikut iblis, ikut macam iblis tu. Lah ni dia ikut iblis dah banyak. Kan? Kita nak ajak ikut Nabi, orang tak ada. Tu kan senang. Sebab ketarikan iblis tu sangat kuat. Tapi kita pegang kepada janji Allah. Sebab Allah kata tadi bagi iblis, Allah kata kamu tidak akan mampu untuk menyesat hamba-hambaku yang bertakwa kepada aku. So sekali persoalan sekarang ni, kita ni beriman atau tidak? Bertakwa atau tidak? Orang yang bertakwa itu adalah orang yang dipilih oleh Allah untuk diselamatkan.
oleh Allah daripada bisikan ataupun daripada gangguan-gangguan iblis laknatullahi alaihi ni. Okey. So jadi ketika di padang mahsyar iblis ni berdiri atas mimbar api. Mimbar tu daripada api. Dia daripada api. Dia tu daripada api. Lalu berkutubahlah dia. Dia baca kutubah kan, bukan untuk khatib yang baca kutubah hari Jumaat. Iblis juga berkutubah. Apa kata dia? Sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar dan aku pun telah menjanjikan kepadamu tetapi aku menyalahinya. Dia menyesal. Dia kata Allah janjikan yang benar. Yang kita belajar semalam tu. Dengan sehingga ketika di padang mahsyar nanti kamu yakin. Sehingga kamu yakin ketika ajal sampai. Baru kamu yakin apa kata janji-janji Allah itu adalah benar. Kemudian dan aku pun berjanji kepada kamu juga. Tetapi aku menyalahinya. Maknanya janji aku semuanya palsu. Apa yang iblis bisik ke kita hari ni sehingga kita hanyut, kita sesat dalam dunia ni dengan khayalan-khayalan, dengan hiburan, dengan kelalaian tadi yang iblis janji tadi. Itulah penyesalan dia. Maknanya apa yang iblis buat tu betul lah, dia tak tipu kita. Iblis dia cakap betul dan dia tunai sungguh. Hiburan dia tadi. Baik, kemudian berkata Ibnu Katsir ni tafsir dia yang kita ambil ni. Tafsir Ibnu Katsir ni, dia kata Allah mengkhabarkan tentang khutbah yang disampaikan oleh iblis kepada para pengikutnya, iaitu setelah Allah memutuskan menghisap para hamba-Nya, lalu Allah memasukkan kaum mukminin ke syurga dan Allah menempatkan orang-orang kafir ke dalam neraka Jahannam. Maka iblis pun tak kala itu berdiri dan berkhutbah kepada para pengikutnya agar semakin menambah kesedihan di atas kesedihan mereka, kerugian di atas kerugian serta penyesalan di atas penyesalan. Itu dalam tafsirlah ayat tadi itu. Ini berarti bahawasanya ketika itu kalau berlaku tangisan air mata darah sekalipun tak boleh buat apa dah. Macam kita lah kalau dah mati, kita dalam kubur tu teringat macam ada dunia. Itu tak selesai. Kita buat hal itu ini. Dulu masa kecil-kecil dulu kita marah kat mak tiri kita, mak tiri bela. Ada adik-beradik kita, mak tiri torture macam-macam. Sampai dah besar, duduk dendam kat mak tiri lagi. Contoh, pak tiri pun jahat juga. Duduk dendam tu. Kita bawa-bawa. Ini yang tak boleh. Dalam agama, wala apa yang jadi kat kita, itu adalah takdir Tuhan. Cuma kita kena didik, jangan jadi dendam macam mana iblis. Kalau ada dendam, wajib kena buang. Sebab dendam tu, dia sifat dia neraka, azab. Okey.